Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ni kita akan belajar tingkatan 5, iaitu bab 2 nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua. Di bawah tajuk kecilnya, peristiwa penentangan pemimpin tempatan. Terdapat 8 peristiwa yang akan dibelajar dalam tajuk ni, iaitu yang pertama Dol Said di Naning, yang kedua Linggir Rentak dan Syarif Masahur di Sarawak, yang ketiga Mat Saleh di Sabah, yang keempat Datuk Maharaja Lela di Perak, yang kelima Yang Tuan Antah di Negeri Sembilan. Yang seterusnya Datuk Bahaman di Pahang, kemudiannya yang ketujuh Tok Janggut di Kelantan, dan terakhir kali yang ke-8 Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu. Kita lihat Dol Said dulu di Naning. Dol Said ini adalah penghulu Naning. Beliau tidak bersetuju Naning ditakluk British dan Naning tidak mahu menghantar cukai 1/10 kepada British. Disebabkan tak hantar cukai, jadi Naning diserang oleh British. Tetapi Dol Said menyerang balas. Ingat Dol Said nak duduk saja, Dol Said pun serang balas. Kemudiannya, waktu serangan kali pertama oleh British ni, Dol Said menang kerana Dol Said mendapat bantuan. Yang pertama daripada Yang Tuan Ali dari Rembau, bantuan yang kedua Penghulu Gemencir, dan bantuan ketiga Datuk Kelana Sungai Ujong. Disebabkan itu, British tak puas hati dan British melancarkan serangan kali kedua. Dalam serangan kali kedua ni, Dol Said kalah kerana tidak dibantu oleh sesiapa pun. Dol Said ditangkap dan dihantar ke Melaka. Jadi formula untuk Dol Said, Ali gemar kencing ujung sungai. Ali merujuk kepada Ali, gemar merujuk kepada gemencih, persamaan pada huruf GEM di depan. Kencing merujuk kepada kelana, persamaan pada huruf KE di depan. Ujung sungai merujuk pada sungai ujung, iaitu diterbalikkan menjadi sungai ujung. Jadi formula untuk Dol Said di Naning, Ali gemar kencing ujung sungai. Sebagaimana yang student kena ingat, Dol Said ni berapa kali British serang? 2 kali. Serangan kali ke berapa Dol Said menang? Serangan kali pertama. Apa formula untuk serangan kali pertama ni? Formulanya adalah Ali gemar kencing ujung sungai. Kenapa menang kali pertama? Sebab mendapat bantuan daripada Yang Tuan Ali. Yang kedua Penghulu Gemencih, dan yang ketiga Datuk Kelana Sungai Ujong. Serangan kali kedua, Dol Said kalah dan dihantar ke Melaka. Okey, tokoh yang kedua iaitu Linggir di Sarawak. Linggir ini adalah pemimpin kaum Iban di Saribas. Linggir menentang James Brooke kerana James Brooke menakluk kawasannya. Selain itu, James Brooke juga menghalang pelayaran Linggir dan pengikutnya di Sungai Saribas. Linggir tak puas hati dan Linggir menyerang James Brooke di Batang Lupa ke atas kapal James Brooke yang bernama Nemesis. Namun, dalam serangan tersebut, Linggir dan pengikutnya tewas. Formula untuk Linggir adalah sorry, lupa nama. Sorry merujuk kepada Saribas, persamaan pada huruf S dengan R di tengah-tengah. Lupa merujuk kepada Lupar, iaitu Batang Lupar. Nama merujuk kepada Nemesis, persamaan pada huruf N dengan M di tengah-tengah. Jadi apa formula untuk Linggir di Sarawak? Sorry, lupa nama. Sorry itu adalah pemimpin kaum Iban di Saribas. Disebabkan James Brooke menghalang pelayarannya, jadi Linggir menyerang Lupa, merujuk kepada Batang Lupa. Kemudiannya dia serang di kapal nama apa? Nama merujuk pada Nemesis, kapal Nemesis. Sorry, lupa nama. Sorry, pemimpin di Saribas. Disebabkan oleh halang pelayaran, maka Linggir serang Lupa, Batang Lupa. Kemudiannya nama merujuk kepada kapal Nemesis, tetapi kalah. Okey, tokoh seterusnya iaitu Rentap di Sarawak. Rentap ni adalah pemimpin kaum Iban. Beliau menentang James Brooke kerana James Brooke menghapuskan orang Iban di Sungai Sekerang akibat dianggap lanun. James Brooke bunuh semua habis orang Iban. Pasal apa bunuh Iban? Sebab dianggap lanun. Rentap menyerang James Brooke di kubu Nangas Kerang dan berjaya mengusir James Brooke. Rentap sangat marah sebab bunuh kaum dia. Jadi dia serang di mana? Di Nangas Kerang dan berjaya. Hebat Rentap ni. James Brooke bertindak balas dengan membakar kampung Rentap. Kemudiannya Rentap dan pengikutnya berundur ke Bukit Saduk, tapi diserang lagi oleh James Brooke sehingga kalah. Oh, sangat tak puas hati. Kemudian Rentap berundur lagi ke Sungai Entabai dan serangan Rentap pun semakin lemah. Rentap dan pengikut-pengikutnya dah jadi lemah dah. Jadi dah tak kuat dah.
Jadi apa formula rentap? Nganga sekarang biar senduk suap cabai. Nganga sekarang merujuk kepada nanga sekarang. Biar senduk, biar merujuk kepada bukit persamaan pada huruf B di depan. Senduk merujuk pada saduk. Suap merujuk kepada sungai persamaan pada SU. Cabai merujuk pada tabai persamaan pada sebutan akhirnya iaitu bai. Jadi apa formula rentap? Nganga sekarang biar senduk suap cabai. Nak nganga waktu bila? Ngangalah sekarang. Biar senduk suap cabai. Okey, kita ulang balik untuk formula rentap iaitu nganga sekarang biar senduk suap cabai. Nganga sekarang merujuk kepada nanga sekarang. Di mana rentap menyerang James Brooke kerana James Brooke membunuh orang Iban akibat dia anggap lanun dan rentap menang. Kemudiannya James Brooke tak puas hati, dia bakar kampung rentap. Biar senduk merujuk kepada Bukit Saduk. Ada dua peristiwa, rentap berundur dan yang kedua rentap diserang lagi sehingga kalah. Suap cabai merujuk kepada Sungai Entabai. Ada dua juga peristiwa iaitu berundur dan rentap menjadi lemah. Jadi semua sekali mesti ada dua peristiwa. Cikgu ulang balik apa formula rentap. Nganga sekarang biar senduk suap cabai. Nganga sekarang adalah nanga sekarang. Dua peristiwa, rentap serang, rentap menang dan kampung rentap dibakar. Biar senduk Bukit Saduk, dua peristiwa juga, berundur, kena serang lagi hingga kalah. Suap cabai Sungai Entabai, berundur dan menjadi lemah. Jadi formula rentap, nganga sekarang biar senduk suap cabai. Nak nganga bila? Ngangalah sekarang. Okey, tokoh yang terakhir di Sarawak iaitu Syarif Mat Sahor. Syarif Mat Sahor ni adalah pemimpin orang Melayu di Sungai Rajang. Syarif Mat Sahor menentang James Brooke kerana James Brooke menguasai kawasan mereka, hilang kuasa pungut cukai dan hilang pengaruh terhadap penduduk. Mula-mulanya beliau dan Datuk Patinggi bergabung menyerang James Brooke di Kuching tetapi gagal. Kemudian serang pula di Kanawit, gagal lagi. Kemudiannya disebabkan gagal, Syarif Mat Sahor lari ke Brunei tetapi diserahkan oleh Sultan Brunei kepada James Brooke. Manakala Datuk Patinggi bergabung disebabkan Brunei tak selamat, dia lari ke mana? Ke Betawi. Tetapi ditangkap oleh Belanda dan diserah oleh James Brooke. Jadi formula Syarif Mat Sahor adalah jarang cacing kerawit besar betis. Tengok penerangan. Jarang merujuk kepada rajang. Iaitu rajang diterbalikkan menjadi jarang. Cacing merujuk kepada kucing. Persamaan sebutan lah ada cin. Kerawit merujuk kepada kanawit. Persamaan pada huruf K di depan dan sebutan wit di belakang. Besar merujuk kepada Brunei, persamaan pada huruf B di depan. Dan betis merujuk pada Betawi, persamaan pada huruf BE dengan T. Jadi apa formula Syarif Mat Sahor? Jarang cacing kerawit, besar betis. Okey, kita ulang kaji. Jarang merujuk kepada Sungai Rajang, iaitu pemimpin orang Melayu di Sungai Rajang. Cacing merujuk kepada kucing, iaitu dia bersama Datuk Patinggi bergabung menyerang kucing tetapi kalah. Kanawit merujuk kepada kerawit, menyerang kanawit pun kalah juga. Besar merujuk kepada Brunei. Lari ke Brunei tak selamat, diserahkan oleh Sultan Brunei kepada James Brooke. Betis merujuk pada Betawi. Datuk Patinggi bergabung lari ke Betawi, tak selamat juga, diserahkan oleh Belanda kepada James Brooke. Jadi formula Syarif Mat Sahor ialah jarang cacing kerawit, besar betis. Okey, di Sabah perjuangannya dipimpin oleh Mat Saleh. Okey, Mat Saleh di Sabah ni diperintah oleh SBUB. Beliau menentang SBUB kerana menduduki kawasannya di daerah Tambunan. Kemudiannya pelaksanaan cukai dan surat perahu. Okey, tengok seterusnya. Mat Saleh pada mulanya ke Sandakan untuk berbincang dengan SBUB tetapi tidak dilayan. Ingat orang Sabah ni dia punya kaedah mengingat adalah sabar. Ingat Sabah ni adalah sabar. Ingat, orang negeri mana yang kuat bersabar adalah Sabah. Apa bukti mereka bersabar? Mat Saleh ke Sandakan untuk berbincang dahulu. Dia tak serang terus. Tetapi tidak dilayan. Sehingga kampung Mat Saleh pula dibakar. Kemudiannya disebabkan dibakar, Mat Saleh terpaksa melarikan diri.
Jadi Mak Saleh sangat marah pada SBUB dan dia menyerang SBUB di Pulau Gaya dan berjaya mengalahkan SBUB. SBUB berjanji untuk memberikan tambunan pada Mak Saleh tetapi memungkirinya. Mak Saleh marah dan menyerang SBUB dan dibalas balik oleh pasukan SBUB. Akhirnya Mak Saleh tewas dan meninggal dunia. Formula Mak Saleh ialah Syaruhan buat gaya tembun. Okey, tengok penerangan formula. Syaruhan merujuk pada sandakan. Buat gaya merujuk pada pulau gaya. Tembun merujuk pada tambunan. Persamaan pada huruf T dengan B di tengah-tengah. Apa formula Mak Saleh? Syaruhan buat gaya tembun. Syaruhan tu adalah sandakan. Ingat nak, orang Sabah ni adalah kuat bersabar. Sabar. Jadi mula dia buat apa? Berbincang. Berbincang di sandakan tapi tak dilayan. Kemudian kampung dibakar. Buat gaya merujuk pada Pulau Gaya. Mak Saleh menyerang Pulau Gaya dan menang. Tembun merujuk pada tambunan. SBUB berjanji nak bagi tambunan tapi memungkirinya. Disebabkan itu Mak Saleh marah, Mak Saleh serang, SBUB serang balik. Last sekali Mak Saleh meninggal. Jadi formula Mak Saleh ialah Syaruhan buat gaya tembun. Okey, tokoh yang seterusnya adalah Datuk Maharaja Lela di Perak. Beliau menentang campur tangan British dalam adat resam, pungut cukai, penguasaan kawasan dan residen tidak menjalankan tugas. Ingatlah, Datuk Maharaja Lela sebab paling penting adalah menentang campur tangan British dalam adat resam. Pada mulanya masyarakat diadakan di Durian Sebatang untuk menentang British. Kemudiannya di Belanja pula Datuk Maharaja Lela bersetuju untuk membunuh bes selepas bermesyuarat dengan Sultan Abdullah. Mak Rashad dibunuh ketika menampak poster kutipan cukai di Pasir Salak. Seputum membunuh GWW Bush atas arahan Datuk Maharaja Lela di Pasir Salak juga. Kemudiannya British menyerang Pasir Salak dengan bantuan 500 tentera dari negeri-negeri Selat. Atas perbicaraan di Matang, Datuk Maharaja Lela bersama seputum dihukum gantung. Formula untuk Datuk Maharaja Lela ialah durian di Belanda, Mak Arsyad 10 batang. Durian di Belanda oleh siapa? Oleh Mak Arsyad. Berapa banyak? Sebanyak 10 batang. Okey, penerangannya. Durian merujuk pada durian, belanja merujuk pada belanja. Mak Arsyad pun Mak Arsyad juga. 10 merujuk pada seputum, persamaan pada sebutan se dengan pu di depan, dan batang merujuk pada matang, persamaan pada sebutan tang di belakang. Jadi formula Datuk Maharaja Lela ialah durian di belanja Mak Arsyad berapa banyak? 10 batang. Okey, kita buat ulang kaji. Durian adalah mesyuarat di Durian Sebatang bersama dengan pemimpin yang lain untuk menentang British. Di belanja merujuk kepada nama tempat. Di belanja Datuk Maharaja Lela bersetuju untuk membunuh JWW Bush. Mak Arsyad adalah merujuk pada Mak Arsyad pergi tanpa poster untuk cukai di Pasir Salak tetapi dibunuh. Seputum ni 10, iaitu seputum. Seputum menerima arahan daripada Datuk Maharaja Lela untuk membunuh JWW Bush di Pasir Salak. Matang merujuk kepada perbicaraan. Batang merujuk kepada perbicaraan di Matang. Iaitu Datuk Maharaja Lela dan juga seputum dihukum gantung. Jadi formula Datuk Maharaja Lela adalah durian di belanja Mak Arsyad berapa batang? 10 batang. Seterusnya adalah Yang Tuan Anta di Negeri Sembilan. Yang Tuan Anta ni adalah pembesar Seri Menanti. Beliau bersama Datuk Syahbandar menentang kemasukan British di Sungai Ujong. Datuk Syahbandar dan Datuk Kelana berebut kawasan sebadan untuk mengenakan cukai kepada pedagang biji timah dari negeri-negeri Selat. Dengan bantuan British, Datuk Kelana berjaya mengalahkan Datuk Syahbandar. Datuk Syahbandar berundur ke Singapura selepas menandatangani perjanjian damai dengan British. Formula Yang Tuan Anta ialah menanti Datuk Syahbandar kerana berebut singa. Pasal apa nak menanti Datuk Syahbandar lama-lama sangat? Kerana dia sedang berebut dengan singa. Okey, lihat penerangan. Menanti merujuk pada menanti. Datuk Syahbandar merujuk pada Datuk Syahbandar. Kerana merujuk kepada kelana. Persamaan huruf KI di depan. Berebut merujuk pada berebut juga. Singa merujuk pada Singapura. Iaitu persamaan sebutan depannya singa.
Jadi apa formula yang Tok hantar di Negeri Sembilan? Menanti Datuk Syahbandar kerana berebut singa. Okey, kita ulang kaji guna formula. Menanti merujuk kepada pemimpin di Seri Menanti. Datuk Syahbandar bersama Datuk Syahbandar menentang British di Sungai Ujong. Kerana merujuk pada Datuk Kelana Datuk Kelana dan Datuk Syahbandar berkelahi. Kemudiannya berebut. Dua-dua itu berebut kawasan sepadan untuk mengenakan cukai kepada pedagang-pedagang biji timah dan juga singa. Singa merujuk kepada Singapura. Datuk Syahbandar berundur ke Singapura dan menandatangani perjanjian damai dengan British selepas British memberikan Sungai Ujong kepada Datuk Kelana. Jadi formulanya menanti Datuk Syahbandar kerana berebut singa. Datuk Bahaman di Pahang seterusnya. Okey. Yang pertama menentang penubuhan balai polis, pungut cukai, pungut hasil tanah dan juga kehakiman. Yang paling penting, Pahang ni adalah tentang penubuhan polis. Datuk Bahaman di Pahang tentang apa? Tentang polis. Beliau menyerang British kerana menangkap anak buahnya. Tugas polis adalah untuk tangkap orang. Jadi pasal apa Datuk Bahaman marah sangat kat British? Sebab British menangkap anak buahnya. Dia arahkan polis untuk tangkap anak buah dia. Sebab tu dia serang British. Kemudian menyerang dan menawan semula Lubuk Terua. Lubuk Terua ni adalah kawasan pemerintahan Datuk Bahaman. Menyerang dan menawan Kuala Tembelin dan Jeram Ampai. Last sekali Datuk Bahaman berundur ke Kelantan akibat tekanan dari British. Jadi formula untuk Datuk Bahaman, Pondan Tua Temberang sampai Kelantan. Tengok penerangan. Pondan merujuk pada polis, Tua merujuk kepada terua. Persamaan pada huruf T di depan dan UA di belakang. Temberang merujuk pada tembeling. Persamaan pada huruf TEMBE dan G di belakang. Sampai merujuk pada ampai. Persamaan pada huruf AMPAI di belakang dan Kelantan merujuk pada Kelantan. Jadi apa formula Datuk Bahaman di Pahang? Pondan Tua Temberang sampai Kelantan. Okey, kita ulang kaji. Pondan merujuk pada balai polis. Disebabkan arahan British untuk polis pergi tangkap pengikutnya. Jadi Datuk Bahaman pergi serang British. Tua merujuk kepada penawanan semula Lubuk Terua. Temberang merujuk kepada Datuk Bahaman menawan Tembeling. Sampai merujuk kepada Jeram Ampai. Datuk Bahaman juga menawan Jeram Ampai. Kelantan. Last sekali Datuk Bahaman lari ke Kelantan akibat tekanan dari British. Apa formula Datuk Bahaman di Pahang? Pondan Tua Temberang sampai Kelantan. Okey, tokoh seterusnya adalah Tok Janggut di Kelantan. Tok Janggut ni seorang ulama di Kelantan. Beliau menentang British kerana pengenalan sistem penasihat British dan memaksa penduduk menerima sistem cukai. Tok Janggut tak mau bayar cukai kerana pusat pembayaran cukai sangat jauh. Jadi disebabkan tak bayar cukai, polis diarah menangkap Tok Janggut tetapi gagal. Tok Janggut bersama Cik Ishak, Engku Besar Jeran dan pemimpin yang lain menyerang Pasir Putih dan berjaya. Disebabkan berjaya, mereka mewujudkan kerajaan di Pasir Putih dengan Engku Besar Jeram menjadi raja, Tok Janggut Perdana Menteri dan Cik Ishak sebagai pegawai daerah. Kemudiannya British menggunakan nama Sultan Kelantan untuk membawa masuk tentera dari negeri-negeri Selat. British mula menyerang Tok Janggut di Saring dan akhirnya Tok Janggut terkorban. Mayat Tok Janggut diarak sekeliling Pekan Kota Baru dan digantung secara diterbalikkan di Pasar Kota Baru. Formula untuk Tok Janggut adalah Cikgu Ishak Besar Jerung Putih. Cikgu Ishak merujuk pada Cik Ishak, Besar merujuk pada Besar, Jerung merujuk pada Jeram, persamaan pada JER. Putih merujuk pada Putih. Jadi formula untuk Tok Janggut, Cikgu Ishak Besar Jerung Putih. Iaitu cikgu merujuk pada Cik Ishak, Besar merujuk pada Besar, Jerung merujuk pada Jeram. Iaitu dua orang pemimpin yang membantu Tok Janggut. Cik Ishak dan Jeram Besar. Cik Ishak dan Engku Besar Jeram menyerang Pasir Putih. Putih itu adalah putih. Mereka serang Pasir Putih, mereka menang, mereka buat kerajaan di Pasir Putih. Kemudiannya Engku Besar Jeram jadi raja, Tok Janggut Perdana Menteri. Kemudian Cik Ishak jadi pegawai daerah. British tak puas hati, British guna nama Sultan masuk tentera, British serang, Tok Janggut mati. Itu sahaja.
Untuk Tok Janggut ni, kaedah yang lain nak ingat yang paling mudah, para pelajar kena tahu. Ini tips dia. Bila disebut Tok Janggut ni janggut dia warna apa? Janggut dia warna putih. Sebab tu banyak peristiwa berlaku di mana? Di Pasir Putih. Ada berapa peristiwa yang berlaku di Pasir Putih? Ada 3 peristiwa yang kena tahu. Yang pertama, mereka serang. Tok Janggut menyerang Pasir Putih hingga menang. Yang kedua, Pasir Putih dijadikan kerajaan. Dan yang ketiga, Tok Janggut jadi apa? Tok Janggut menjadi Perdana Menteri di Pasir Putih. Cikgu ulang sekali lagi. Bila disebut Tok Janggut ni janggut dia warna apa? Warna putih. Jadi banyak peristiwa berlaku di mana? Di Pasir Putih. Berapa peristiwa yang wajib? 3. Yang pertama, serang. Tok Janggut serang hingga menang. Yang kedua, lepas menang, buat kerajaan Pasir Putih. Dan yang ketiga, Tok Janggut menjadi Perdana Menteri. British tak puas hati, British bermasuk tentera menggunakan nama Sultan. British menyerang dan membunuh Tok Janggut. Mayat Tok Janggut diarak sekeliling bandar Kota Baru dan digantung diterbalikkan di pasar Kota Baru. Ingat, Tok Janggut dia warna apa? Warna putih. Jadi banyak peristiwa berlaku di mana? Di Pasir Putih. Okey, last sekali adalah Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu. Beliau merupakan seorang ulama di Terengganu. Haji Abdul Rahman Limbong menentang British kerana tidak berpuas hati dengan sistem cukai dan undang-undang tanah. Paling penting Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu ni tentang undang-undang tanah. Dia tak puas hati undang-undang tanah. Pada mulanya beliau mengetahui penduduk kampung membersihkan tanah di Kuala Telemung tanpa keizinan British. Kemudian membuka tanah milik Tengku Nik Maimunah tetapi dihentikan oleh Tengku Nik Maimunah sendiri dengan bantuan British. Haji Abdul Rahman Limbong menyerang Kuala Berang dan menawannya. Kemudian British mengambil balik semula Kuala Berang dengan menggunakan nama Sultan. Orang dulu-dulu sangat taat pada Sultan. Termasuklah orang sekarang ni pun sangat taat pada Sultan. Sekiranya Sultan minta, maka confirm kita akan bagi. Begitu juga dengan Haji Abdul Rahman Limbong. Bila British guna nama Sultan, Haji Abdul Rahman Limbong pun bagi balik Kuala Berang. Haji Abdul Rahman Limbong ditangkap dan dibuang ke Mekah. Jadi formula untuk Haji Abdul Rahman Limbong adalah temenung naik berang mak. Ikan apa yang naik berang? Iaitu ikan temenung. Jadi tengok penerangan. Temenung merujuk kepada telemung. Persamaan pada huruf TE di depan. Naik merujuk kepada nik. Berang merujuk pada berang. Mekah merujuk pada mak. Iaitu persamaan pada sebutan di depannya. Iaitu mak. Mak iaitu Makkah. Jadi kita ulang kaji guna formula. Apa formula Haji Abdul Rahman Limbong tadi? Temenung naik berang mak. Temenung merujuk kepada Kuala Telemung. Iaitu membersih tanah di Kuala Telemung. Naik merujuk pada Nik Maimunah. Iaitu membuka tanah milik Tengku Nik Maimunah. Dan dihentikan oleh Tengku Nik Maimunah sendiri dengan bantuan British. Berang iaitu menyerang Kuala Berang sehingga mendapatkannya. Namun British ambil balik guna nama siapa? Nama Sultan. Mak merujuk kepada Mekah iaitu ditangkap dan dibuang ke Mekah. Okey, kita lihat analisis soalan kekerapan bab 5 untuk kertas 2 dari SPM 2010 hingga 2019. Ini sebenarnya bukan bab 5 lah. Analisis kekerapan bab 2. Bab 2 kertas 2 dalam SPM 2010 hingga 2019. Ini bab 2. Okey, lihat cikgu terlupa ubah tajuk ya, iaitu bab 2. Okey, lihat analisisnya. Analisis ni analisis untuk bab 2 nah, bukan bab 5. Cikgu ulang lagi. Okey, dalam warna merah tu adalah SPM sebenarnya, yang kuning tu adalah SPM ulangan. Tengok dia punya trend. 2010 naik, 11 tak naik. 2012 naik, 13 naik. 2014 tak naik pula. 2015 naik, 2016 naik, 2017 naik, 2018 tak naik, 2019 pun tak naik. Jadi 2020 berkemungkinan yang sangat besar akan naik bab 2 ni. Cikgu ulang lagi noh. Tengok trend dia. Naik, tak naik. Naik, tak naik. Naik, tak naik, tak naik. 2020 berkemungkinan sangat besar akan naik. Okey, tengok SPM ulangan 2014 ulangan naik, 15 ulangan naik, 16 ulangan tak naik, 17 ulangan naik, 18 ulangan naik, 19 ulangan pun naik. Tapi para pelajar yang nak ambil SPM pada tahun 2020 ni, tengok SPM sebenarnya. No? Cikgu ulang lagi. Kalau lihat pada trendnya, iaitu naik, tak naik, naik, tak naik, naik, tak naik, tak naik. Jadi 2020 sangat berkemungkinan yang sangat besar akan naik. Jadi tolong bagi perhatian.
Okey, kita tengok analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 dalam SPM 2010 hingga 2019. Setakatlah ni ada 4 dah tokoh yang ditanya. Tengok 2010 tanya penentangan di Perak iaitu Datuk Maharajalela dan Pahang. Dan Pahang nama apa? Datuk Bahaman. Kemudian 2014 tanya lagi Datuk Maharajalela di Perak. Kemudian 2017 ulangan Tok Janggut. 2017 Datuk Maharajalela lagi di Perak. 2018 ulangan Mat Saleh. Kalau lihat di sini Datuk Maharajalela di Perak 3 kali diulang tanya iaitu 2010. Kemudian 2017 lagi pun ditanya dalam SPM yang sebenarnya. Jadi Datuk Maharajalela tolong bagi perhatian. Berkemungkinan akan diulang lagi. Manakala Datuk Bahaman di Pahang baru sekali ditanya. Tok Janggut pun ditanya juga 2017 ulangan. Mat Saleh ditanya dalam 2018 ulangan. Jadi untuk 4 orang tokoh ni iaitu Datuk Maharajalela di Perak, Datuk Bahaman di Pahang, Tok Janggut dengan Mat Saleh. Tolong bagi perhatian yang sangat khusus ataupun bagi perhatian lebih kepada 4 orang tokoh ni kerana berkemungkinan akan diulang lagi. Tokoh-tokoh yang lain pun tolong hafal juga tetapi lebihkan 4 orang tokoh ni. Kalau di sekolah cikgu minta pelajar cikgu untuk hafal 4 orang tokoh ni, Pahang, Datuk Bahaman, Perak, Datuk Maharajalela, kemudiannya Tok Janggut, Mat Saleh, Sarawak dan juga di Terengganu. Terengganu iaitu Haji Abdul Rahman Limbong, Sarawak, hafal rentap dengan Syarif Masahum. Jadi ada 6 negeri yang cikgu minta pelajar di sekolah cikgu hafal iaitu Datuk Maharajalela, Datuk Bahaman, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbong, Mat Saleh dengan rentap dan Syarif Masahum di Sarawak. Okey, kita lihat contoh soalan. Ini adalah contoh soalan esei iaitu daripada A, B sampai C. Pembahagian markahnya 488. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan esei yang pertama, nyatakan sebab perjuangan pemimpin tempatan di Pahang dan Perak menentang British. Apa kehendak soalan? Sebab-sebab penentangan di Pahang dan Perak. Okey, seperti biasa soalan esei ni kena ada pembuka. Apa pembukanya? Iaitu sebab perjuangan pemimpin tempatan di Pahang menentang British kerana penubuhan balai polis dan juga pungutan cukai. Ingat Pahang lah tentang polis. Kalau Perak tentang apa tadi? Perak tentang campur tangan dalam adat. Kena hurai satu persatu. Tengok untuk yang kedua pula, isi yang kedua. Kalau ada isi yang pertama hurai Pahang, isi kedua hurai Perak. Sebab perjuangan pemimpin tempatan di Perak pula dalam menentang British kerana jurubus campur tangan dalam adat orang suruhan dan residen tidak menjalankan tugas dengan baik. Okey, kita lihat soalan B. Galaukan peristiwa penentangan pemimpin tempatan di soalan 1A. Kalau lihat soalan 1A tadi, dia ada Pahang dengan Perak. Okey, apa formula untuk Pahang? Pahang formulanya adalah Pondan Tua, Temberang sampai Kelantan. Kalau boleh, setiap pelajar tulis dulu formula di atas kertas soalan tu. Kalau Datuk Bahaman tadi, Pondan Tua, Temberang sampai Kelantan. Pondan tu adalah polis, balai polis. Tua tu adalah terua. Temberang adalah tembeling. Sampai Jeram Ampai, Kelantan dibuang ke Kelantan. Manakala Perak pula, Datuk Maharajalela formulanya adalah durian dibelanja Mat Arsyad 10 batang. Cikgu ulang lagi. Durian dibelanja Mak Arsyad 10 batang. Durian tu adalah surat di durian untuk menentang British. Dibelanja. Datuk Maharajalela bersetuju untuk membunuh Mak Arsyad dibunuh sewaktu menampak poster cukai di Pasir Salak. 10 merujuk pada Seputum membunuh Bers di Pasir Salak. Batang iaitu mesyuarat ataupun perbicaraan di Matang. Datuk Maharajalela dan Seputum dihukum bunuh. Okey, soalan ni esei seperti biasa ada pembuka iaitu peristiwa penentangan pemimpin tempatan di Pahang ialah dipimpin oleh Datuk Bahaman. Beliau menentang penubuhan balai polis dan pungut cukai. Datuk Bahaman menyerang British kerana menangkap anak buahnya. Kemudian Datuk Bahaman menyerang dan menawan semula Lubuk Terua serta menyerang dan menawan Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. Akhirnya Datuk Bahaman berundur ke Kelantan akibat tekanan dari British.
Kemudian peristiwa penentangan pemimpin tempatan di Perak pula ialah dipimpin oleh Datuk Marajalela. Beliau menentang campur-tangan British dalam adat resam. Datuk Marajalela mengadakan masyarakat di Durian Sebatang untuk menentang British. Di Belanja, Datuk Marajalela bersetuju membunuh bes selepas masyarakat bersama Sultan Abdullah. Masyarakat dibunuh ketika menampak poster kutipan cukai di Pasir Salak. Seputum membunuh Jalil Bes atas arahan Datuk Marajalela di Pasir Salak. British menyerang Pasir Salak dengan 500 tentera. Akhirnya dalam perbicaraan di Matang, Datuk Marajalela bersama Seputum dihukum gantung. Okey, lihat soalan yang terakhir. Generasi muda pada hari ini wajar mencontohi semangat perjuangan pemimpin tempatan di Pahang dan Perak dalam menentang British. Beri pendapat anda untuk menyokong pernyataan tersebut. Yang ni adalah soalan esei. Jadi kalau soalan esei, apa pembuka dia? Ya, ambil balik dia punya soalan. Generasi muda pada hari ini wajar mencontohi semangat perjuangan pemimpin tempatan di Pahang dan Perak dalam menentang British kerana wujud perasaan cinta yang mendalam pada negara. Isi dia adalah cinta. Hari ini agar dapat berkorban kepada negara. Bila cinta, kita akan berkorban. Contohnya menentang pengguna di Lahad Datu, kesannya negara menjadi aman. Untuk soalan kebat, ada 4 perkara kena ingat. Yang pertama, contoh. Yang kedua, huraian. Huraian bermula pada perkataan hal ini agar, ataupun hal ini kerana, ataupun hal ini menyebabkan. Yang ketiga, kena ada contoh. Contoh bermula perkataan contohnya. Dan sekali kesan bermula perkataan kesannya. Okey, penanda wacana untuk isi seterusnya sebagaimana cikgu ajar sebelum ni menggunakan number, iaitu cara kedua ialah dengan menambah ilmu dan kemahiran. Contohnya ilmu dalam bidang sains dan teknologi hari ini agar negara dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Kesannya negara menjadi maju menjelang tahun 2050. Sebab ketiga, soalan ni bukan cara, iaitu sebab. Sebab ketiga ataupun ketiga saja boleh. Ketiga ialah taat pada pemerintah hari ini agar dapat melakukan kekerahan tenaga untuk mempertahankan kedaulatan negara. Contohnya menyertai polis, tentera dan kastam. Kesannya negara menjadi selamat dari ancaman penjajah. Jadi untuk soalan kebat, pelajar mesti ada 4 perkara, iaitu isi, huraian. Huraian mesti bermula perkataan hal ini agar, hal ini kerana ataupun hal ini menyebabkan. Pilih salah satu. Sebenarnya ada contoh dan last sekali kesan. Cikgu rasa hanya sekadar itu sahaja dari cikgu. Kita akan jumpa pada kelas yang seterusnya, insya-Allah. Permintaan cikgu yang terakhir adalah tolong subscribe cikgu punya video ni agar cikgu dapat menambah lagi video yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.